ayat ke-51. Ayat ke-51. Maka libasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rusulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم. Ini ialah cara Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada mana-mana Nabi. Wa ma kana li basharin, tidaklah patut bagi Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala berkata-kata kepada manusia. Wa ma kana li basharin an yukallimahumullah, tidak patut bagi Allah Ta'ala untuk berkata-kata dengan mana-mana manusia illa wahya, melainkan melalui wahyu. Au min warai, ataupun daripada belakang hijab. Ini ialah kata-kata ke Nabi Musa. Dia berkata-kata terus ke Nabi Musa melalui satu hijab. Wahyu terus kepada, mula-mula sekali ialah wahyu terus kepada Nabi. Yang kedua, dia berkata-kata melalui hijab, mana tak tengok muka dia lah, bahawa wajah Allah Ta'ala tak dilihat, cuma dengan suara. Yang ketiga, au yursila rasula, atau dia mengirimkan satu utusan malaikat. Fa yuhiya bi idnihi ma yasha, lalu diwahyukan melalui malaikat tadi dengan izinnya kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak lantik orang itu jadi Nabi. Jadi ada 3 jenis wahyu, 3 jenis cara. Pertama sekali Allah berkata wahyu terus kepada Nabi tadi. Yang kedua berkata-kata melalui hijab. Contohnya Nabi Musa. Au yursila rasula, atau mengirim rasul. Fayuhiya, kemudian diwahyukan kepada rasul tadi, iaitu malaikat Jibril di sini. Biizni, dengan izinnya, ma yasha, mana-mana nabi yang dia kenaki dilantik orang itu jadi nabi. Dalam
dalam siapa yang saya belajar lah, Nabi Ibrahim ni tak ada cerita yang mengatakan Jibril ada beri wahyu pada dia. Sebab masa Jibril datang jumpa Nabi Ibrahim tak kenal. Kalau pernah diberi wahyu, mesti kenal suara tu cam lah, suara tu. Cuma tak dengar, tak tengok Tuhan kan. Tapi masa Jibril datang dengan Mikail jumpa Nabi Ibrahim untuk memberitahu dia akan dapat satu anak nama Ishak, Nabi Ibrahim tak kenal Jibril. Bermakna Nabi Ibrahim dapat wahyu tu terus daripada Allah. Itu pendapat saya lah, bukan daripada hadis apa tu, pendapat saya. Nak pakai tak apa, tak nak pakai tak apa. Pendapat bukan dalil lah. Pendapat bukan dalil. Dalil mesti daripada Quran ataupun hadis. Saya hanya cakap pendapat saya ya. Saya pun tidak belajar daripada mana-mana ustaz lah yang mengajar pada saya. Cuma daripada apa yang saya faham daripada Quran ni, tidak ada Nabi Ibrahim tu menerima wahyu daripada Jibril sebelum diangkat, masa diangkat jadi Nabi atau seterusnya. Kecuali dia jumpa Jibril tatkala dia sudah tua untuk beritahu dia bahawasanya dia akan dapat anak nama Ishak. Begitu juga Nabi Lut. Lepas jumpa Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, terus Jibril pergi jumpa Nabi Lut, anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Lut tak kenal juga Jibril dengan Mikail. Macam Nabi Ibrahim masa Jibril datang, dia sembelih lembu seekor. Kemudian untuk cepatnya ambil daging lembu tu bakar, hidangkan hidangan tu kepada Jibril Mikail. Jibril Mikail tak nak makan dan dia mula takut. Tak kenal Jibril. Dia takut. Tengok Jibril itu takut. Mana Nabi lagi Rasul tak tahu bahawa saja malaikat yang datang jumpa dia tu Nabi. Apa malaikat yang datang jumpa dia tu malaikat Jibril, tak kenal. Nabi Ulul Azmi ni Nabi Ibrahim tak kenal bahawasanya Jibril itu adalah orang itu ialah Jibril dan Mikail. Guru-guru kita sekarang ni kenal belaka ni Nabi malaikat apa, kenal belaka dia tahu lah. Ini kawin belaka ni. Nabi Ulul Azmi tak, Jibril datang depan tu sembelih lembu, rupa manusia, dia rupa manusia, sembelih lembu, hidang makanan tu kepada Jibril dengan Mikail. Bila Jibril Mikail tak nak makan tu, dia mula merasa takut. Pasal dia tak kenal, takut orang ni mari nak bunuh dia apa-apa ni, makanan hidang tak nak makan. Begitu juga Nabi Lut, anak saudara dia. Bila Jibril dan Mikail datang jumpa Nabi Lut, dia pun kata, kamu ni susah ni hari ni kita ni. Nak tak layarkan tetamu. Pamari pula dengan dua pemuda yang cantik pula ni. Kau dia pula melewat orang ni. Jadi Nabi lagi Rasul, dua-dua Nabi ni tidak kena Nabi Jibril kerana bagi pendapat saya lah bahawasanya wahyu ni wahyu terus kepada dia. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada dalam mana-mana hadis yang saya belajar bahawasanya Jibril beri wahyu kepada dia. Kitab Taurat dia terima langsung daripada Allah Ta'ala atas Bukit Tursina dan siap tertulis. Dan dia belajar wahyu ni daripada mertua dia, Nabi Syuaib. Dia satu orang Rasul, Nabi lagi Rasul. Dia belajar wahyu ni daripada Nabi Syuaib, mertua dia, selama 10 tahun. Baik. Jadi wahyu ni sama ada wahyu terus kepada Nabi itu, ataupun berkata-kata seperti Jibril, seperti Nabi Musa tu, atau dia kirim malaikat untuk beri wahyu. Innahu aliyun, sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu maha tinggi. Sifat dia yang maha tinggi,
Atas segala sifat-sifat dia tu, semua sifat-sifat dia tu maha tinggi. Al-Hakim, maha bijaksana. Dengan cara ini dia nak buat, dia nak turunkan wahyu. Jadi ayat malam tadi yang kita belajar pula ya. Kita selepas pada hidup ni akan mati. Bila kita mati, kita akan balik jumpa Allah Ta'ala. Dan boleh jumpa dan boleh tengok dia sendirilah. Jumpa dan tengok. Wa kadzalika, dan dengan cara demikianlah auhayna ilaika, kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ruha, ruh sini ialah Quran, wahyu, Quran min amrina, daripada perintah kami yang banyak-banyak. Pada perintah kami tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Ta'ala ni, tentang syariat ni mesti kami wahyukan. Tentang cara hidup di dunia sementara ni, cara hidup sempurna di dunia, dan yang lebih sempurna lagi di akhirat, dihurai sejelasnya dalam Quran, dan dihurai terperinci lagi dalam hadis. Bermakna apa saja syariat mesti daripada wahyu. Apa saja syariat yang kita nak belajar, bila mana-mana tu guru kata ini kita kena buat macam ni, ibadat kena buat macam ni. Bila sebut ibadat tu mesti mari daripada wahyu. Dan wahyu ada dua cara. Satu ayat Quran, satu lagi hadis Nabi. Hadis pula mesti sahih. Hadis tidak, hadis dhaif tak boleh pakai. Dhaif tak boleh pakai. Hadis sahih saja. Pendapat ulama tak boleh pakai dalam hadis. Tak boleh pakai mengatakan wahyu ni kena buat ibadat begini. Siapa kata? Saya kata. Tak boleh. Wahyu tu mesti hadis Nabi. Hadis pula mesti sahih. Hadis dhaif makna hadis yang tidak boleh, tidak sah. Hadis dhaif tidak sah. Saya baca satu hadis dhaif kan. Saya baca satu hadis dhaif. Yang kita manusia Malaysia ni buat amal. Hadis ni mari daripada Abi Daud radhiyallahu anhu. Ini hadisnya, lafaz hadis dan hadisnya. Kalau sempat tulislah, kalau tidak nanti tengok dalam tape. Saya belajar daripada guru saya ni. Wa bihi qala. Saya belajar daripada guru saya Maulana Hadi. Maulana Hadi belajar daripada guru dia. Daripada guru dia ke guru dia ke guru dia ke guru dia. Kalau nak tengok tu kena tengok sanad saya. Akan terus sampai kepada Imam Abi Daud. Imam Abi Daud berkata, qala situ qala Abi Daud. Wa bihi itu saya dengan guru-guru saya. Qala Abi Daud. Qala Abi Daud. Haddatsana, aku belajar sendiri daripada guru aku, dengar sendiri daripada guru aku. Muhammad bin Ala wa Muhammad Al-Makki Al-Marwazi. Dua orang guru. Muhammad bin Ala, satu lagi Muhammad Al-Makki Al-Marwazi. Al-Ma'na, dengan satu makna hadis. Satu makna hadis saja. Al-Ma'na. An Ibnu Mubarak. Dua-dua guruku terima daripada hadis ni daripada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak terima daripada An Abi Osman. Satu orang yang bernama Abi Osman. Tak tahu bin apa. Tak tahu siapa dia. Di mana tempat tinggal, mengajar apa. An Abihi, dia terima, Abi Osman ni terima daripada ayah dia. Ayah dia pun tak sebut nama ayahnya dan tak sebut nama bapaknya. Abi Daud kata, walaisa biwahdi, aku tak kenal mereka berdua ni, tak kenal. Automatik hadis ni hadis dhaif. Bila orang tak belajar hadis, dia tak tahu bahawasanya Imam Abi Daud ni sudah mentaifkan hadis yang dia sendiri bawa. Kalau tak belajar, ni tunjuk dhaif kan? Aku tak kenal mereka berdua. Walaisa biwahdi. Lepas tu dia sambung. Pasal hadis ni satu ni aja ada. Semua kitab hadisnya, hadis yang satu ini saja. Awak tak dapat hadis ni daripada Tirmizi, tak ada. Daripada kitab Tirmizi tak ada, daripada Muslim Bukhari tak ada. Pasal ni hadis dhaif. Nah, kenapa hadis dhaif? Pasal yang ini saja ada, yang tidak sahih ni aja ada.
Yang sahih semua, yang ustaz-ustaz apa nak kita imam hadis yang lain macam Muslim, Bukhari, Tirmizi tak nak ubah dah. Pasal ini hadis dhaif dah. Jadi kenapa Abi Daud buat keluar hadis ni? Pasal ini saja ada. Yang dhaif ni, yang tak apa biasa ni aja ada. Nah. Kalau kita kata buah durian ni, yang buah durian yang kita kata musangking ni. Mana musangking ni? Orang sudah tak jumpa dah bakar dia. Yang ada jumpa ni aja dah, yang buruk, yang makan kat tupai ni. Ini aja ada. Tak tahulah macam mana ori ke, memang tak ada ori dah ni. Tapi yang ini saja ada musangking. Gitu. Nak makan pun tak boleh dah ni. Dah makan ketupainya. Lepas tu buruk pula, bulat pula. Nak makan tak boleh dah ni. Tapi kalau nak kena, ini musangking lagu ni. Kulit dia, butir dia. Nak makan tak boleh dah. Bukan kan? Sebab tak ada dah. Ni je ada. Jadi saya baca balik, saya baca semula hadis ni. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Ala wa Muhammad al-Makki al-Marwazi al-Ma'na an Ibni Mubarak, an Ibnu Mubarak, an Abi Osman, an abihi wa laysa biwahdi, an Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi balik pada cerita tadi, walaisa biwahdi, aku tak kenal Abi Osman ni siapa, aku tak kenal ayah Abi Osman siapa. Tapi ayahnya kata dia belajar daripada Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni memang ada. Lepas tu Maqil bin Yasar kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia dengar Nabi sendiri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ini kepada orang yang nak mati. Nah, bacalah Yasin kepada orang yang nak mati. Jadi saya ulang balik Jadi buah durian musangking ni orang tak kenal dah. Yang ada yang sudah kering ketupai ni, yang buruk ni, yang bulat ni. Nak makan memang tak boleh dah. Tapi nak kenal boleh kan ni. Ni. Faham? Nah, nak makan memang tak boleh dah. Buruk dah ni. Jadi daripada kitab Muwatta' Imam Ahmad, hadisnya bunyi gini. Juga ada dhaif juga. Saya tak belajar sanad dia, tapi daripada kitabnya dia kata an Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas orang yang nak mati itu Yasin. Yang daripada sanad sayanya ialah bacalah Yasin kepada orang yang nak mati. Dua-dua ni kata nak mati. Kalau orang Arab bila dia kata mayyit, bacalah kepada orang yang sudah mati. Mayyit. Orang Arab kata gitu. Ini nak mati. Hukumnya satu ulama Ibnu Hibban dan seorang ulama lain Imam Fakhrul Razi kalau silap mengatakan hadis ini harus digunakan, harus. Sebab oleh kerana dia dhaif tu, hanya harus ni maknanya pahala, kalau baca tak boleh pahala, kalau tak baca tak dosa. Itu makna harus. Ibnu Hibban dan ni dan tak silap saya Imam Fakhrul Razi. Jadi harus baca Yasin kepada orang nak mati ni, kerana orang nak mati ni otak dia bercelaru sakit kan, nak mati ni. Jadi muka-muka dengan baca Yasin ni kepada orang, masa dulu orang Arab orang Arab ni yang faham bahasa Arab ni, yang faham maksud Yasin ni, maka mudah-mudahan mereka tu boleh ucap kalimah syahadat masa nak mati. Masa nak mati tu boleh mengucap kalimah syahadat. Kita orang Melayu ni baca Yasin tak tahu apa makna, mungkin menenangkan hati jelah, supaya mudah mengucap dua kalimah syahadat. Imam yang lain-lain, kebanyakan ulama-ulama kemudian yang kata, kebanyakan ulama-ulama oleh kerana
Abi Osman ni tak dikenali. Satu saja perawi tak dikenali, automatik dah dhaif hadis. Ini dua sanad, dua orang tak dikenali. Tak dikenali, iaitu Abi Osman tak dikenali, ayahnya juga tak dikenali. Maksud dia perawi hadis ni begini ya. Ada orang tanya saya macam mana. Perawi hadis ni kalau dia bercakap bohong sekali bercakap bohong, dia ulama hadis akan kata dia pendusta dah. Dan hadis dia automatik dhaif. Kalau dia ni jenis pelupa, kalau siapa-siapa belajar hadis, dia akan sampai bab perawi ni masa dia umur sekian boleh pakai hadis dia. Pasal dia memang ingat kuat. Tapi pada umur dia sekian sudah tak boleh pakai hadis dia. Pasal dia sudah mula lupa. Itu juga dipanggil dhaif. Dhaif kerana sudah lupa. Lupa sini macam saya ni, banyak perkara banyak perkara yang saya lupa ni. Tak boleh jadi perawi hadis lah. Tapi kita selamat kita je kerana kitab hadis tu sudah ditulis. Senanglah nak check kan. Jadi kita lupa, tak ada masalah lah pasal rawi dia dah ada dah. Jadi sininya oleh kerana dua kali, maka bila dua kali perawi hadis ni dhaif, maka hukumnya ialah dhaif jiddan. Hadis ni dhaif jiddan, dhaif melampau. Maka bila hadis dhaif jiddan, siapa-siapa yang baca Yasin kepada orang yang nak mati, hukumnya dosa. Hanya beberapa ulama saja kata baca Yasin kepada orang nak mati ini harus. Dasar pada hadis harus maknanya baca tak dapat pahala, tak baca tak berdosa. Oleh kerana dua kali dhaif, maka hadis ni kebanyakan ulama kemudian ni kata hadis ni dhaif jiddan. Jiddan maknanya melampau. Dua kali. Saya dengar daripada orang ni, kita pergi bawa kes ke mahkamah. Dia nak bawa kes ke mahkamah nak menuduh orang yang dituduh membunuh. Kita pergi kata, saya dengar dia ni cakap. Siapa dia ni? Nama dia Abi Osman. Kampung mana? Hakim kata kampung mana? Alamat dia, nombor handphone berapa? Tak tahu. Satu bab dah. Kampung mana? Mana saya nak cari dia? Tak tahu tak? Nak SMS pun tak boleh, nombor email pun tak boleh, nombor telefon pun tak ada, nombor alamat pun tak ada. Kampung mana? Tak tahu juga. Orang negeri mana? Tak tahu juga. Duduk taman mana? Tak tahu juga. Lepas tu dia pula dengar daripada ayahnya. Ayah dia nama apa? Tak tahu. Ayah dia PIN apa? Tak tahu. Ayah dia duduk di mana? Tak tahu. Nombor telefon handphone ayah dia? Tak tahu. Tok hakim akan buang. Bukan? Bukti tu. Buang. Buang bukti. Mana bukti tadi tak boleh guna. Kena guna bukti lain. Kena bukti yang sahih. Maknanya kita tidak boleh beramal dengan. Tak ada, saya tak cakap apa ni. Saya hanya beritahu pendapat dua ulama saja, dua jenis saja. Awak jangan tanya hukum lah. Saya beritahu saat ni, berdasar pada hadis saat ni, hanya dua ni saja ada. Hanya hadis yang ada ialah hadis yang ini saja, yang dhaif ni saja ada. Tentang baca Yasin pada orang nak mati. Faham? Jadi daripada oleh kerana hadis ni dhaif, maka ulama hadis pula kata hadis ni dhaif. Jadi ulamanya ialah Ibnu Hibban. Saya sebut nama tadi. Ibnu Hibban, Imam Fakhr Razi kata oleh kerana dia dhaif, bolehlah diguna sebagai galakan. Nah, oleh kerana orang nak mati itu pening kepala, kau sakit perut, kau baru sudah operation kau, ataupun tengah duduk kaki sudah potong. Nah, kaki sudah potong dah ni. Duduk terpek dalam kereta. Darah sudah keluar. Nak suruh dia mudah mengucap tu, kita baca Yasin pada dia. Mana gitulah maknanya. Supaya dia mudah nak mengucap, menenangkan hati dia. Pasal ayat Quran ni memang menenangkan hati.
Jadi mana dengan satu apa orangnya? Dengan satu cita-cita supaya orang yang kita baca saat ni sebagai galakan untuk kita baca pada orang yang nak mati saat ni supaya dia mudah boleh mengucap. Itu saja. Yang kebanyakan ulama hadis yang lain pula kata tidak boleh kerana hadis ni 2 kali dhaif. Bila 2 kali dhaif maka hadis ni dhaif jiddan. Bila dhaif jiddan bermakna baca Yasin pada orang nak mati itu berdosa. Saya hanya beri pendapat ulama saja ni. Saya tidak beri pendapat saya ni. Nah, baik. Baca Yasin kepada orang yang sudah mati dosa. Baca Quran pada orang dah mati dosa. Pasal tidak ada hadis. Hadis tak ada. Dia baca tahlil pada orang dah mati tak ada dalil. Ada dalil baca tu dosa. Ni ayat dia. Wa kadzalika, dan kerana yang demikian, auhayna ilaika, kami wahyu kepada kamu Muhammad, ruha Quran, ruh min amrina, daripada perintah kami. Perintah kami ini mesti dalam Quran. Perintah kami mesti daripada mulut Nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab, tidaklah kamu Muhammad mengetahui apa-apa tentang kitab Quran ini. Walal imanu, dan tidak juga kamu beriman dulu. Walakin, akan tetapi, tidaklah kamu tahu tentang iman, tidaklah tahu tentang apa yang ada dalam kitab Quran ini, dan tidaklah kamu tahu tentang iman itu. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan, hu tu rujuk kepada Quran, nuran, sebagai cahaya, cahaya yang menerangi. Siapa yang mula faham Quran tu, makna dia sudah dapat nur. Bila ayat Quran dibaca dia faham tu, dia sudah dapat nur wahyu daripada Quran. Pada Allah Ta'ala ni, dalam Quran ni ada cahaya. Siapa dia baca, siapa dia mendengar tafsir Quran, dia faham tu, dia sudah dapat cahaya Quran. Nah, nuran hudan, nahdi bihi may yasha, yang akan memimpin dia dengan Quran itu, yang memimpin orang itu dengan Quran ini, may yasha, siapa-siapa yang Allah kehendaki, min ibadina, daripada hamba-hamba dia yang ramai-ramai ini. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la tahdi ila siratal mustaqim, benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Siapa dia sini? Nabi Muhammad. Oleh kerana Tuhan kata, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya kamu Muhammad memang pasti kamu ni memang berada di atas jalan yang lurus. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku Nabi Muhammad itu ikutanku kerana dia tu Rasulullah. Makna gitu. Kita mengucap kalimat syahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku nak sembah hanya yang Tuhan yang layak disembah ialah Allah, yang layak dipuja, yang layak didoa, yang layak dibuat ibadat, yang layak dibuat zikir, yang layak dibuat nazar, yang layak disebut untuk memulakan apa-apa kerja, iaitu bismillah. Yang layak dibuat sumpah, menyumpah yang saya kata tu, contoh malam tadi saya kata, sumpah dia depan cahaya lampu matahari, itu adalah syirik pada Allah. Tak ada orang tahu ni, benda ni tak tahu, tapi semayang ni semua erti. Nak belajar semayang saja 6 bulan belajar. Tahun mari pula ustaz lain ajar pula semayang, ajar pula ambil air semayang, ajar pula bersuci, mandi junub macam mana, nak mandi haid macam mana, nak nifas macam mana, ajar ni detail. Tetapi tentang tauhid tak ada siapa ajar. Ini masalah besar. Innaka la tahdi, sesungguhnya